Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pengakap. Alhamdulillah pada hari ini merupakan aktiviti kali pertama kita untuk tahun 5. Jadi harap anak-anak pengakap sekalian dapat bersedia macam ustaz juga dengan beruniform walaupun berada di rumah. Bagi yang mereka yang memiliki uniform, bolehlah memakai uniform dan sama-sama beraktiviti ya. Jadi maknanya sambil-sambil menyalin lembaran yang ustaz akan berikan di dalam buku log, sama-sama terus memakai uniform, memakai uniform semasa buat salinan di dalam buku log kan. Sebab kita jarang-jarang dapat pakai uniform sekarang ni, biasa pakai t-shirt aktiviti. Suka ustaz ingatkan t-shirt aktiviti yang anda ada tu dah tak valid, dah tak sah lagi. Perlu anda beli t-shirt aktiviti yang lain yang akan ustaz sertakan gambarnya di dalam WhatsApp. Siapa sahaja yang anda memiliki t-shirt aktiviti itu, bolehlah membayar kepada ustaz untuk ustaz buat tempahan. Nanti biar kita sama-sama cantik semua sekali menggunakan memakai t-shirt aktiviti pengakap yang sudah digazetkan. Jangan beli lagi t-shirt aktiviti yang warna kelabu atau yang warna hijau tu. Tak ada dah. Itu dah haram dah haram. Kalau pakai tu kita jadi pengakap haram. Jadi pada kali ini kita sepatutnya semua sekali pengakap tahun 5 sudah pun melepasi lencana keris gangsa. Tapi sama ada anda boleh melepasi ataupun tidak bergantung kepada tulisan anda di dalam buku log. Ustaz tahu ramai yang tidak menyalin habis selembaran-lembaran yang ustaz berikan semasa tahun 4 dulu. Jadi kali ini ustaz akan berikan yang tahun 5 punya, iaitu keris perak, skim keris perak. Jadi tapi jangan lupa juga sempurnakan skim yang terdahulu yang belum siap, iaitu lencana keahlian, skim lencana keahlian, skim lencana wajib berbasikal, dan skim keris gangsa, lencana keris gangsa. Kalau tidak ada lembarannya, boleh minta pada ustaz datanglah ke bilik pengakap pada waktu pulang dari sekolah ataupun pada waktu rehat. Waktu rehat sekarang susah sikit sebab ustaz dah jarang-jarang ada kat bilik pengakap kerana kena tunggu kelas. Jadi masa waktu balik ustaz biasa ada di bilik pengakap dan boleh untuk dapatkan maknanya sampai ke sekolah tu jumpa ustaz untuk dapatkan skim tu. Dapatkan skim, lepas tu nanti balik ustaz akan sediakan. Gitu. Kalau tak ada stok, jadi ustaz kena sediakan dulu. Jadi balik sampai sekolah tu bagi tahu ustaz untuk nak minta skim tu, sama ada skim keahlian, skim keris gangsa ataupun skim lencana berbasikal. Jadi mudah sikit untuk ustaz susun. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan skim yang namakan skim keris perak. Okey. Jadi muka surat pertama. Ini adalah macam biasa, semua sekali mesti ada buku log, iaitu buku log aktiviti dan buku log lencana. Dalam buku log lencana kita akan tulis semua skim, iaitu item-item yang ada dalam skim yang perlu ahli pengakap ketahui dan perlu diingati. Sebab semuanya ilmu kepengakapan. Jadi buku log lencana ini adalah merupakan muka hadapan buku log lencana. Boleh dicetak
dan ditampal di hadapan buku log. Buku log ni bolehlah dibeli buku hardcover. Kalau pergi kedai buku tu minta buku hardcover yang panjang. Bukan yang pendek, yang panjang. Muka dia tu biarlah berlebih-lebih sikit. Kalau boleh 200 muka, 200 muka lah. Kalau boleh 300 muka tu dah banyak sangat. Kalau boleh 200 muka, belilah yang 200 muka sebab banyak untuk kita gunakan untuk menulis. Dan kita gunakan buku log ini selama 3 tahun. Jadi banyaklah nak kita tuliskan di dalam buku log tu. Okey, yang ini ialah buku log lencana. Hadapannya boleh print, boleh cetak dan ditampal di hadapan buku log hardcover tu. Kalau belum ada lagi. Kalau dah ada, sambung buku log yang lama, tapi kena pastikan sediakan ruang untuk skim yang terdahulu, yang banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya buku log buku log keris gangsa tu ada lebih kurang 20 muka. Tu kena disediakan ruangan untuk buku log keris gangsa. Sekarang kita masuk skim keris perak. Okey, skim keris perak ni kalau kita nampak ni, okey, rencana kemajuan keris perak. Okey, ini ialah merupakan muka hadapan, muka hadapan untuk sebelum kita masuk skim keris perak. Tu boleh kalau rencana tu susah untuk lukis, kalau boleh lukis. Ustaz akan bagi kredit untuk mereka yang lukis dengan baik. Tapi kalau tak dapat lukis, boleh digunting dan ditampalkan di hadap muka yang mula-mula lagi kita nak memulakan untuk menulis rencana kemajuan keris perak. Manakala semua sekali butiran-butiran di bawah tu, nama pengakap, surat beranak, nombor dan kumpulan semua sekali tu mestilah ditulis dengan tulisan tangan. Jangan tampal. Sebab kita tulis buku log, bukan tulis buku scrap. Kalau tulis buku scrap, bolehlah kita tampal. Kita tulis buku log. Buku log, tampal-tampal ni tak boleh lebih daripada 10%. Gitu. Sistem buku log. Okey. Ni muka depan ya. Sebelum daripada kita nak menulis, maknanya dalam berapa ratus muka tu baru kita tuliskanlah ni, tampalkan dia punya rencana tu, itu. Okey, item yang seterusnya ialah item kesetiaan. Iaitu kesetiaannya apa? Yang mula sekali ialah mengetahui nama yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong serta Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Pemaisuri Johor. Kena tahu nama-nama ni lah. Kena dituliskan di dalam buku log tu. Sediakan satu ruang hanya untuk nama-nama ini sahaja dalam satu muka. Gitu. Jadi yang muka sebelah tu, buat muka sebelah. Maknanya kena ditulis dengan kreatif. Tulis dengan kreatif. Bagaimana cara yang anda nak buat kreatif terpulang kepada anda. Sebab ahli pengakap ini sudah mestilah kreatif orangnya. Jadi tulislah dengan cara yang kreatif. Ustaz hanya berikan maklumat-maklumat sahaja. Bergantunglah kepada anda untuk menulis secara kreatif. Jadi inilah dia nama-namanya. Dan boleh dituliskan dalam buku log dengan cara yang kreatif. Yang tidak mencemarkan kedaulatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku ini. Itu. Okey. Seterusnya kita masuk pada mengetahui nama Perdana Menteri Malaysia. Siapa dia Perdana Menteri Malaysia? Ini dia. Okey. Seterusnya Menteri Besar Johor dan Pesuruhjaya Pengakap Daerah. Siapa Pesuruhjaya Pengakap Daerah kita? Iaitu Tuan Rahmat bin Abdul Rahman. Itu dia. Pesuruhjaya Pengakap Daerah kita. Seterusnya, ni untuk yang kesekiannya dalam kesetiaan ni ialah mengetahui rukun solat. Jadi kita ada rukun solat. Boleh tulis dengan cara yang kreatif, tetapi mesti boleh difahami. Contohnya
anda nak buat gunakan apa ni kaedah Aiting, bubble map, yang boleh difahami dan yang boleh anda fahami, sebab buku ni buku anda dan buku ini anda akan rujuk untuk ujian keris Perak gitu. Jadi tengoklah, bagikan. Kalau Ustaz nampak kat sini, boleh bahagikan kepada 3 jenis rukun. Dia ada 13 rukun solat, ada 3 terbahagi kepada 3 rukun yang besar, iaitu rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Jadi boleh dibagi-bagikan, buat peta buih. Apa-apa sahaja graf yang mungkin anda terfikir dan boleh membantu untuk anda memahami dan mengingat. Yang penting kita buat suatu benda tu perlukan patience, gitu. Jadi Ustaz rasa yang ni sampai sini je. Ustaz tak kasih banyak-banyak sebab kerja sekolah semua memang dah banyak. Jadi tuliskan, yang penting Ustaz nak mestilah kreatif, menunjukkan kepribadian anda. Jadi kalau anda tulis macam biasa, maknanya Ustaz boleh cam bahawa anda ni orang yang biasa je lah. Kalau anda buat cara yang lebih kreatif, Ustaz akan dapat pastikan anda ini ialah merupakan mereka yang kreatif. Dan anda lah yang Ustaz akan pilih untuk menjadi salah seorang daripada pemimpin, salah seorang daripada ketua-ketua. Sebab nampak bakat kepimpinan anda, gitu. Okey, jadi saya rasa sampai di sini dulu aktiviti kita. Pastikan semua sekali ingat semula sekawan apa, dan ketua anda, ketua apa namanya, penolong ketua siapa namanya. Kan dah lama kita tak beraktiviti ni, kena ingatlah siapa-siapa. Ustaz ada nama-namanya, cuma bagi anda semua perlulah ingat siapa nama ketua, sekawan apa, sekawan biru, sekawan merah, sekawan ungu, sekawan kuning, gitulah kan. Jadi ingatlah semula dan ingatkan semula bagaimana kita nak buat Lawang Agung. Sekarang masa PKP ni, masa Covid ni, tak boleh nak buat Lawang Agung. Sebab macam mana kita nak buat Lawang Agung kalau kita kena rapat masa pek tu kan, kita rapat semua padahal kita kena jauh 1 meter. Jadi Lawang Agung tidak dapat kita lakukan. Yang penting kena ingat persetiaan, undang-undang pengakap, dan apa sahaja keperluan-keperluan seperti cerita hutan, sejarah pengakap tu semua kena ingatlah. Pastikan anda mempunyai hati sebagai seorang ahli pengakap yang bersedia untuk membantu orang pada bila-bila masa. Terutama sekali ibu dan ayah kita di rumah, pastikan anda semua membantu ibu bapa untuk menguruskan rumah, mencuci pakaian, membantu mencuci pinggan mangkuk semua, dan pastikan diri anda menjadi seorang yang berguna, terutama sekali pada keluarga anda sendiri. Itu harapan Ustaz sebagai seorang pemimpin pengakap, yang mana Ustaz di sekolah ini bukan hanya mengajar bidang akademik, tetapi juga dalam bidang kurikulum yang membentuk kerohanian dan membentuk syahsiah atau kepribadian murid-murid ahli pengakap Ustaz. Okey. Sekian. Kalau nak beli t-shirt aktiviti, boleh jumpa Ustaz, bawa jumlah dengan jumlah yang akan tertera pada gambar tu nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengakap.